Manusia ni, kalau kita nak sombong bila? Kita kata, habis tu bila nak pakai pakaian sombong? Bila masuk syurga lah. Selagi mana tak masuk syurga, jangan rasa sombong. Selagi mana kita berada atas dunia, tak layak untuk jadi sombong. Bila kita nak, kita kata, bila ustaz nak belagak? Bila kita nak suruh kita ni, nampak kita ni hebat? Bila kita dalam syurga nanti. Selagi mana kita tak masuk dalam syurga, jangan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita belajar untuk membuang satu penyakit yang sering terjadi dalam kehidupan setiap di kalangan umat manusia ini, yang disebut dengan penyakit takabur ataupun penyakit sombong. Penyakit sombong ni tak kira di kalangan kitanya senang terjadi penyakit ini. Orang yang cerdik dia sombong dengan cara cerdiknya. Orang yang bodoh dia sombong dengan kebodohannya. Yang ni dipanggil sombong dalam hidup. Kerana di kalangan kita ni ada perasaan demikian. Senang terjadi perasaan ini. Tak kira lah, kadang-kadang orang yang cantik dia ada sombong dengan cantik dia. Orang yang hodoh pun sombong juga dengan hodoh dia. Dia jadi dalam hidup ini makna senang terjadi penyakit ini. Penyakit ini kalau sekiranya ada pada diri kita, dia bukan sekadar merosakkan batang tubuh badan kita saja, tidak. Bahkan dia menghancurkan amalan kita. Oleh kerana dia menghancurkan amalan kita ini, maka Islam nak ajar, Islam suruh dalam hidup kita ni lawan kepada sombong, biar kita ada tawaduk. Biar diri kita ni datang yang disebut dengan dalam hidup kita ni perasaan untuk menunduk diri, tak rasa sombong, rasa pada diri kita ni perasaan kehambaan, hamba diri dia terutama pada siapa? Terutama kepada Allah. Dalam hidup kita ni biar kita nampak diri kita ni rasa tawaduk kita kepada Allah. Dalam kita urusan apa saja, dalam masalah harta, dalam masalah pangkat, dalam masalah keturunan, dalam masalah apa saja dalam hidup kita ni, biar kita ni rasa diri kita ni hamba. Bila diri kita ni kita rasa diri kita ni hamba, maka di waktu ini Allah akan angkat lagi darjat kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man tawadda'u rafa'ahu Allahu darajatah. Mana-mana orang yang menundukkan diri, tawaddu' dalam hidup, Allah akan angkatkan darjatnya. Tapi siapa yang dia ni, dia menyombong, lagi dia sombong, lagi Allah rendahkan, lagi Allah lekehkan dia pada pandangan orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para hadirin sekalian, kita sebut sebab yang ketujuh. Masih lagi sebut kenapa orang ni jadi sombong. Kenapa boleh terjadinya sombong ini? Sebab yang ketujuhnya kerana ramainya pengikut. Bila ramai pengikut, maka kesombongan itu datang dalam hidup seseorang. Hati-hati kita dengan pengikut yang ramai. Dalam dunia kita ni pengikut yang ramai ni, orang politik terlibat dengan pengikut yang ramai. Masuk je politik, misal contohnya, dia akan ada pengaruh-pengaruh dia. Siapa lagi? Orang ahli-ahli perniagaan, dia ada pengikut-pengikut dia. Ni kerana apa dia? Kerana dia memiliki
orang ni dan sebagainya. Siapa lagi? Orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa, dia akan ada pengikut yang ramai, yang nak jaga dia, yang nak kawal diri dia. Yang ni dipanggil orang yang mempunyai pengikut yang ramai. Siapa lagi yang mengikut yang ramai? Orang-orang yang mengajar. Kuliah misal contohnya. Yang mengajar ni pun sama juga. Bila dia mengajar orang, kemudian dia dapati ramai yang mengikut dia. Dalam dunia moden kita ni, pengikut yang ramai ni orang yang ada follower dipanggil. Yang ada Facebook, yang ada Instagram, yang ada Twitter. Dia ada memiliki pengikut-pengikut yang ramai. Yang ni ada orang yang senang untuk dia nak dia jadi takabur pada diri dia. Sehingga kan diri dia rasa dia hebat dengan ketakburan dia tadi. Sampai kita sebut pada pokoknya, setiap sesuatu yang dapat disebut sebagai kenikmatan dan bagi yang memperolehi adanya kemungkinan untuk diintikad sebagai suatu hal yang dianggap sempurna, maka kesombongan itu datang. Ini kita kena ingat dalam diri kita. Kalau kita ni ada satu kenikmatan yang kita perolehi ataupun ada kemungkinan untuk diintikad sebagai suatu hal yang dianggap sempurna, maka sekalipun ia tidak memiliki secara sempurna yang sebenar-benarnya. Walaupun dalam diri kita ni tidak sempurna sebenar pun pada diri kitanya, tapi kita je rasa sempurna. Yang ni datanglah perasaan sombong tu datang. Maka apabila ia memang kurang ataupun tidak baik cara berfikir, sebab jiwa dan hatinya tidak bersih dan suci. Dalam kitab yang kita belajar minggu yang sudahnya, dapatlah kenikmatan tersebut dijadikan bahan ketakburan pada diri seorang. Macam mana kita ni nak jadi kita ni takbur? Bila kita dapat nikmat. Dapat nikmat tu mula nak jadi sombong lah. Nikmat apa dia? Nikmat beza-beza kan di kalangan kita ni. Nikmat di kalangan kita, ada orang yang dia tengok muka dia cantik juga, muka aku ni misal contoh. Dia rasa diri dia dapat nikmat. Tengok orang lain, hodoh-hodoh semua dia sebut. Orang lain hodoh-hodoh semua. Dia rasa diri dia sempurna. Dia mula sombong pada diri dia. Dia tengok belakang dia ni ramai pengikut, ramai pengaruh. Dia pun jadi lain terus pada diri dia. Yang ni kesombongan tu datang. Jadi jikalau ia merasa lebih sempurna, dia rasa dia lebih sempurna, maka takaburnya pun lebih besar pula. Semakin dia rasa sempurna, semakin membesar ketakburan itu. Ni pada diri kita. Kita tengok diri kita kan. Orang tanya berapa dah umur sekarang? 72. 72 ada penyakit ke? Tak ada. Tak ada. Dia nak rasa, iya ke? Orang tanya balik, iya ke? Tak ada penyakit. Dia kata tak ada. Orang lain semua 72 tahun, 73 tahun ni kencing manis ada, darah tinggi ada. Orang lain, dia tentu orang lain, saya tak. Dia mula. Lepas tu orang tanya pada dia, ni macam mana jadi tak ada penyakit ni? Tak ada penyakit ni sebab apa? Dia jadi, orang tanya apa petua-petuanya? Dia pun mula jawab, minum air suam. Dia sebut mungkin. Minum air suam. Dia dah mula, dia nak jadi sempurna. Saya air batu saya tak minum, air manis saya tak minum. Saya dah mula jaga. Pada diri dia, dia mula nampak diri dia. Padahal ramai mana orang minum air suam mati awal juga tu. Ramai mana orang yang tak minum. Maknanya jaga-jaga. Dalam hidup kita ni senang nak jadi sombong. Bila kita nak jadi sombong? Bila kita tengok kita sempurna. Kita dah ada yang tu, dah ada yang ni. Berdiri depan rumah, tengok rumah kita sempurna je, tak ada cacat celanya. Mula kita mandang rumah jiran sebelah. Rumah jiran sebelah sampah banyak misal contohnya. Tengok rumah sebelah, bunga dia pun tak mekar indah. Kemudian kita tengok rumah sebelah dengan taman-taman tak terjaga. Mula diri kita ni nak jadi sombong. Nak jadi sombong ni dengan bila kita rasa sempurna, takbur pada diri kita. Jadi jikalau ia merasa lebih sempurna, maka takabur pun semakin membesar pula. Semakin kita tengok sempurna, semakin kita membesar takabur kita. Itu kena jaga pada diri kita. Dalam hidup kita ni, biar kita nampak ada cacat, ada lemah. Bila ada lemah, kita merasa merendah diri. Ana ingat guru ana yang ana pesan banyak kali kan. Tak payah sombong lah selagi mana kentut bang busuk sebenarnya tadi.
Kita ni jangan ada rasa sombong. Kamu raja pun kentut bang busung. Kamu Perdana Menteri pun kentut bang busung. Senang. Kamu ustaz pun kentut bang busung. Oleh demikian, kamu tak payah sombong lah. Ni cara diajar dalam hidup kita. Tak payah rasa besar diri lah dalam hidup. Kalau kamu rasa besar diri, kamu ni bang busuk pun, badan kamu bang busuk. Manusia kan. Manusia ni, kalau kita nak sombong bila? Kita kata, habis tu bila nak pakai pakaian sombong? Bila masuk syurga lah. Selagi mana tak masuk syurga, jangan rasa sombong. Selagi mana kita berada atas dunia, tak layak untuk jadi sombong. Bila kita nak, kita kata, bila ustaz nak belagak? Bila kita nak suruh kita ni nampak kita ni hebat? Bila kita dalam syurga nanti. Selagi mana kita tak masuk dalam syurga, jangan sombong, jangan belagak. Kerana segala benda yang ada ni semua barang pinjaman dalam kehidupan kita. Pinjam kan. Tak payah belagak lah, Nabi biasa sebut kan. Pengantin kan dia duduk atas singgah sana tu. Belagak dia jadi raja sehari, dipanggil macam. Sehari sekejap, bukan sampai sehari pun. Pakai dengan cincinnya, pakai dengan pakaian, semua pinjam. Bila dia masuk dalam dewan, misal contoh ni, dewan perkahwinan tu, orang lain semua kena berdiri semua. Kenapa? Nak raikan kedatangan dia. Semua berlakonnya tu bro, kita sebut demikian. Berlakon je sekejap. Orang berlakon je nak hormat kamu. Kamu bukan ni sebenar pun. Tapi kamu jangan sombong lah. Kerana apa dia? Kerana semua tu dalam bentuk lakonan, dia panggil demikian. Kita hidup atas dunia ni, semua benda yang kita ada ni sekejap Allah bagi pinjam seketika dalam hidup kita. Perhatikanlah keadaan manusia yang keadaan bancinya. Artinya tidak lelaki dan tidak pula perempuan. Mungkin sekali ia bersikap takabur pada kawan-kawannya kerana merasa lebih tahu dan lebih dapat memahami apa yang dilakukan oleh kaum bancinya tadi. Mengapa demikian? Ya, sebab ia mengerti betul-betul hal ehwal sedemikian tadi dan dirinya sendiri, sehingga kebanciannya itu dibanggakan. Bahkan meskipun bagi orang banyak kelakuannya tadi merupakan hal yang amat menjijik dan suatu pelanggaran terhadap nilai moral manusia yang beradab dalam hidup ini. Banci ni pondan lah lebih kurang. Kan? Itu yang dimaksudkan. Maknanya orang yang tidak lelaki dan tidak perempuan. Dia rasa bangga. Kemudian dia tunjuk gaya hidup dia. Sombong dia tadi. Orang yang sedemikian rupa. Demikian pula hal orang yang fasik. Disebut oleh Tuhan kita kita ni. Sama juga dengan orang yang fasik, yang kurang sempurna akal dan pemikirannya. Kamu perhati orang yang kurang sempurna akal dan pemikirannya terhadap agama, dan suka melanggar ajaran agama yang benar. Ada di kalangan kita ni, dia agama tak ada, tapi belagak macam orang yang ada agama. Orang yang fasik, misal contohnya, dia langgar je perintah Allah dalam hidup ni. Dia tak ikut pun, dan dia tunjuk dia hebat. Kemudian yakni Islam, kadang-kadang orang tersebut merasa bangga dan akhirnya bersikap takabur dengan kekuatan minuman keras yang amat banyak dalam hidup dia. Sombong kan? Dia ni langgar je, dia minum arak tu depan tutup imam, misal contoh. Dia tengok saya tak ada apa-apa pun. Dia beli nombor ekor tu dalam keadaan yang terang-terangan, tunjuk depan Tok Imam. Tok Imam dekat-dekat tak kena, dia sebut demikian. Ni nak sebutnya orang yang fasik dalam hidup. Dia tak tutup aurat tu jelas-jelas depan khalayak ramai. Dia berjalan tak segan, tak malu dia bila dia tak tutup aurat ini sendiri, dan tidak mabuk sama sekali. Ini contoh orang yang fasik tadi, sombong. Juga kerana banyak melakukan kecurangan, oleh kerana dia buat benda yang dilarang oleh Allah, tapi dia rasa benda tu betul pada diri dia. Dia tak semayang, dia rasa betul. Dia apa dia? Orang yang fasik kan, bila orang yang fasik dia langgar perintah Allah, dia rasa yang dia langgar tu betul, padahal dia langgar perintah Allah. Minta maaf nak sebut di kalangan kita ni terang-terangan dia buat benda demikian. Bila kita kata orang lelaki dan perempuan tak boleh salam, tak boleh bersentuh, dia bersalam depan khalayak ramai. Salam kerana dia besar kan, dia pembesar. Bila dia pembesar, dia boleh tunjuk pada orang ramai, aku pembesar, tengok tak turun bala pun, Allah tak jadikan penyakit kusta pun pada aku. Minta maaf ni nak sebut, kena sebut juga kita ni. Maknanya
kadang-kadang kesombongan itu, dia buat maksiat, dia sombong dengan maksiat dia. Di kalangan kita ni, ada orang yang demikian. Bila orang tegur, tak boleh bersalam, begitu dan sebagainya. Tengok, saya tak turun bala pun, tak kena apa-apa pun, jangan tunjuk warok sangatlah. Dia sebut demikian. Ni ramai di kalangan kita yang dia rasa demikian. Dengan dalih yang beraneka ragam pada diri dia. Dengan dalih yang beraneka ragam. Allahu Akbar. Macam-macam gaya lah dalam masyarakat itu. Seperti lali dan tidak memahami apa yang dilakukan itu. Kadang-kadang dia buat tu, bila ditegur oleh alim ulama, salah tu, tak betul tu. Dia kata, siapa yang berkuasa, saya jauh lebih berkuasa daripada kamu. Misal contohnya, dia buat, dia tunjuk kuasa dia, suka berbuat sewenang-wenang terhadap kaum wanita. Bila dia ada kuasa, dia buat sewenang-wenangnya. Dia rasa dia nak kahwin dengan orang tu, dia suruh orang tu, suami dia cerai terhadap isteri tadi, dan dia kahwin dengan isteri orang. Misal contohnya, dia paksa, dia guna kuasa dia. Ada orang yang jenis demikian, dia tunjuk kehebatan diri dia. Kemudian atau budak-budak yang dijadikan pembantunya, tak ada hukuman untuk diri dia, tak ada undang-undang dan peraturan untuk diri dia. Bila dia dah rasa dia hebat, dia besar dalam diri dia, undang-undang tak terpakai dalam kekeluargaan dia, dalam masyarakat dia, dalam keturunan dia ini. Minta maaf ni nak sebut, kita ni jangan jadi macam ni. Di akhirat nanti nanya orang macam ni. Saya sebut terang-terang, orang yang sombong macam ni di akhirat kesian terus. Masuk dalam kubur je kesian. Tak payah dia tunggu sampai di padang mahsyar. Masuk hari pertama dalam kubur tu, Allah, habis dah. Nanya terus. Kalau siapa yang ada kesombongan diri dalam kehidupan dia, jangan melayani segala keinginannya. Orang lain semua kena layan kehendak yang dia ada pada diri dia. Orang fasik itu bangga dan akibatnya bersikap takabur. Orang fasik itu bangga dan bersikap takabur dengan kefasikan dia tadi. Sebab mengira bahawa apa yang dikerjakan tadi adalah merupakan suatu kesempurnaan pada diri dia. Dia rasa dia hebat, kesempurnaan dalam diri dia. Gangster-gangster kan, orang-orang yang tertentu, dia rasa hebat pada diri dia tadi. Anak bobo ni singgah di satu restoran yang terkenal sikit lah. Ramai orang, tengok dengan mak-mak motor ni, penuh motor. Ingat kita nak makan, kita pun duduk tempat tu makan. Rupa-rupanya di sebalik cermin tempat makan tadi, ada penyanyi yang tersohor, artis yang tersohor. Artis dengan gaya dia lah, gaya tersohor, nak sebutnya dia ni sendiri. Kemudian adalah seorang dua yang keluar datang, duduk di meja makan, meja Ana tu, dia kenal Ana. Ustaz makan? Kata. Ada apa ni ramai-ramai Ana tanya. Dia pun jawab, ada tu artis Ustaz, artis sekian. Kemudian artis ni, dia sebut lah, artis sekian ni ramai ni mak-mak motor, geng-geng dia lah ni, geng-geng baju dan sebagainya. Ana pun tak apalah, kita makan. Bila dia nak keluar tu, dia pasang lagu dia. Dia pasang lagu artis ni lah. Artis ni pun dia keluar dengan perarakan dia, geng-geng dia. Artis tu pakai seluar pendek lelaki. Seluar pendek lelaki. Gaya naik motor besar ni, jalan, orang pun bersiul, bersiul. Orang ramai bersiul, orang tepuk tangan dan sebagainya. Ana tengok, Ana kata, dia ni kalau dia masuk kubur je nanya terus. Dia rasa dia bangga sangat dalam hidup dia. Dia keluar terus pakai seluar pendek. Yang dua tiga orang yang sama dengan Ana, Ustaz tu Ustaz dia kata, pakai seluar pendek Ustaz, dia sebut dia. Pakai seluar pendek, artis ni. Nanti lelaki pakai seluar pendek begitu. Orang Islam, nak sebutnya orang Islam. Orang lain pun bersiul, belagaklah konon, hebat dan sebagainya. Ana kata dia ni masuk dalam kubur je siap terus dia. Tak ada seorang pun pengikut dia yang akan masuk dalam kubur bersama dengan dia. Tak ada seorang pun yang akan bersama dengan dia. Nak sebutnya apa dia? Tak usah tunjuk besarlah kita. Dalam hidup kita ni, tak payah banggalah kita. Kerana apa dia? Kerana kita ni hamba. Kita ni jangan rasa hebat dengan maksiat yang kita buat. Dengan keglamoran kita, misal contohnya. Rasa glamour sangatlah.
glamoran lah senang katanya. Orang yang macam ni. Disebut dalam kitab ni sebut, orang fasik itu bangga dan akibatnya bersikap takabur. Bila dia nak start enjin motor dia tu, dia press motor, enjin tu ngong, habis orang satu kedai intention. Kita yang makan ni pun tak selera, hilang selera. Nak sebutnya, mentang-mentang kamu ni artis, kamu rasa kamu hebat dan sebagainya. Makan senyap-senyap sudahlah, orang lain pun makan juga. Nak gambarkan, tapi nak tunjuknya dia ni hebat. Peluk dengan perempuan tu, peluk dengan perempuan ni. Seolah-olah dia ni rasa dia ni hebat, tak mati-mati hidup demikian. Tu baru artis baru. Tu baru jadi artis, tak jadi orang besar lagi. Tak jadi orang yang lebih hebat dan sebagainya lagi. Bila jadi orang yang hebat-hebat, Tuan kita sebut, benda apa yang sedang berlaku dalam hidup seseorang. Sebab mengira bahawa apa yang dikerjakan tadi adalah merupakan suatu kesempurnaan. Dia rasa bahawa yang dia buat tu, itu yang terbaik. Itu cara yang terhebat dan sebagainya. Allahu Akbar. Kan ramai kan yang jadi macam tu. Kesian anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kita dan sebagainya, yang habis dalam keadaan yang hidup dengan keadaan yang rasa seronok sedemikian rupa. Sekalipun ia sendiri mengerti bahawa perbuatannya itu adalah keliru dan melampaui batas peri kemanusiaan. Demikianlah sekelompok contoh yang dijadikan bahan takabur oleh sementara orang terhadap orang lain. Kesombongan orang terhadap orang lain, atau sementara golongan, atau terhadap golongan ataupun kaum yang lain. Jadi terjadinya sikap takabur tersebut adalah kerana yang berbuat telah dikurniai sesuatu melebihi orang lain yang memang tidak dikurniai oleh orang lain itu. Ataupun sekalipun diberi, tetapi belum sebanyak orang yang takabur tadi dalam pandangan manusia yang sombong tersebut. Padahal dalam pandangan Allah Ta'ala, orang yang ditakabur adalah sama nilai kurniaannya. Padahal sama je dengan orang yang sombong tadi. Orang yang sombong dengan kita ni, yang tak sombong, kita harap kita lah minta jauh daripada Allah, daripada sifat sombong ini. Sama-sama kaki dua, tangan dua, sama-sama je Allah bagi. Tak tentu lagi dalam hidup ni, kamu sombong macam mana pun, nikmat kamu tengok Allah bagi. Sama je dalam hidup, dalam kehidupan kita, yang asas Allah bagi. Lebih sikit mungkin suara kamu sedap, lebih sikit mungkin rupa kamu cantik, lebih sikit yang Allah bagi mungkin harta kamu banyak, lebih sikit mungkin kuasa kamu ada. Allah bagi demikian. Bila keadaan lebih sikit ni, kamu jangan rasa sombong dengan lebih yang ada, yang Allah kurniakan pada kamu. Yang sombong macam-macam gaya kan. Pengalaman yang kita lalui, macam-macam gaya. Orang yang sombong, ada lebih sikit je Allah bagi kuasa, Allah bagi ilmu lebih sikit, dia tu sombong, belagak, sombong dan sebagainya. Ana pernah ceritakan, ana pergi sebuah universiti, bila ana duduk dalam bilik VIP tu, ana sampai lewat, orang lain beragak peradakan Maulidi Rasul. Bila orang lain beragak semua, ana sampai lewat, taklah beragak. Kita pun dijemput untuk ceramah, bukan dijemput untuk beragak. Kita duduk dalam bilik VIP tu. Bila dah duduk tu, sekejap lepas balik orang beragak semua masuk, TNC masuk, WC dan sebagainya, masuk dalam bilik VIP ni. Dia pun tengok, engkau siapa? Dia tanya siapa? Kita pun jawab, saya Ahmad Dasuki. Kita jawab. Dia tanya siapa? Kita pun jawab terus, saya Ahmad Dasuki. Kenapa kamu duduk? Kenapa kamu tak beragak? Dia tanya. Dia sebut demikian. Lepas tu staf dia pun datang. Datuk, ni pencamah kita jemput dia datang camah. Oh, pencamah, cakaplah awal-awal. Dia sebut demikian. Nak sebutnya sombongnya orang. Engkau siapa? Nak sebut, kita pun sebut saya Ahmad Dasuki terus. Nak sebut, kita takkanlah kita sebut saya dijemput camah, nak sebut macam tu, tak. Tapi dia tanya engkau siapa, kita pun jawab saya Ahmad Dasuki. Kita jawab demikian. Lepas tu staf dia datang bagi tahu, Tok, ni pencamah yang kita jemput. Oh, cakaplah pencamah, dia sebut. Dah minum air ke belum, dia tanya. Baru dia sebut sombongnya orang. Anda pernah cerita kan, ada satu peristiwa yang anda datang
bila majlis berbuka puasa, duduk di meja VIP ni. Dah masuk dah waktu. Dah masuk dah waktu ni. Ni yang sebelah-sebelah ni tak berbuka. Anak kata dah masuk dah waktu kan. 7.15 waktu tersebut. 7.15 dah masuk dah. Dia kata, Ustaz, ni bos tak sampai lagi. Bos tak sampai lagi, tak boleh nak berbuka lagi puasa. Nak tunggu bos berbuka ni, nak tunggu bos sampai baru nak berbuka. Anak kata, saya tak peduli, saya dah masuk dah waktu, saya makan lah. Kita makan kita. Yalah Ustaz tak apa, Ustaz tak apa, bukan staff tak apa, Ustaz boleh makan. Dia sebut demikian. 7.30 baru bos sampai. 15 minit. Lepas itu bos sampai. Bos dia ni sampai ni. Bila bos sampai, bos tanya, kenapa tak makan lagi? Dia kata, tunggu tuan, tunggulah. Dia sebut nama sekian-sekian orang ni. Dia kata, engkau ni tunggu kat aku buat apa? Aku bukan puasa pun, dia jawab demikian. Senang dia sebut demikian. Nak sebutnya dia kata, makan, tengok Ustaz makan, tengok. Maknanya kadang-kadang manusia ni kesombongan. Bila manusia ni disombong, staf bawah ni takut lebih pada takut pada Allah. Kita ni sejarah-sejarah dalam hidup ni. Anak pernah dulu satu tempat di satu negeri. Sampai pukul 2 petang. 2 petang dah. Tak sembahyang Jumaat lagi. Kenapa tak sembahyang Jumaat? Tunggu tuanku tak sampai lagi. Tuanku tunggu gaja sebuah negeri dululah. Waktu mana anak kecil-kecil dahulu. Anak belajar dahulu. Tunggu ni dekat masjid, tunggu je. Kita azan dah masuk waktu. Tapi pukul 2 petang. Tak khutbah, tak naik mimbar lagi. Kenapa? Tunggu satu raja yang tak sampai lagi. Raja di satu tempat. Tunggu ni raja ni. Bila tunggu ni, nak tunggu sampai pukul 2 lebih tu baru sampai tuanku. Baru sampai raja. Bila sampai, barulah naik khatib, naik mimbar. Nak khutbah dan sebagainya. Yang jemaah ni gelisah. Kenapa? Nak tunggu. Ni besar. Kenapa? Kita tanya. Kenapa yang demikian? Nanti tuanku marah kalau kita solat awal. Ni ada yang jenis demikian. Ni orang yang lebih sikit, dia rasa bahawa diri dia ni layak untuk disombong. Sehingga kan dengan Allah pun dia akan rasa diri dia rasa hebat demikian. Sebab tu anak biasa sebutkan, kita datang masjid dan sebagainya, jangan ada kesombongan. Bila kita datang ke rumah Allah ni, sangkut segala kebesaran kita dekat pintu pagar masjid. Segala kelebihan kita ustaz ke, kita siapa ke, bila kita datang masjid, biar kita jadi rasa kita hamba. Bila kita rasa kita hamba, tengok, siapa yang datang awal, duduk depan. Siapa yang datang lewat, duduk belakang. Ini di antara patutnya jadi contoh-contoh yang baik dalam kehidupan kita. Tuanku agung ni kan, agung kita ni alhamdulillah, Allah bagi pada diri dia. Dia boleh sampai lewat pun dia duduk belakang. Kecuali dia ada majlis-majlis dan sebagainya. Contoh yang baik. Yang macam ni perlu dicontohi di kalangan kehidupan siapa saja. Di kalangan kita ni, biar kita tahu kita ni tak perlu sombong. Bila sombong, hancur lebur amalan. Lebur amalan. Yang kita nak buat amalan. Tiba-tiba kita pergi sombong. Habis amalan kita tadi. Buat apa adanya amalan tadi dengan penuh dengan kesombongan. Atau bahkan lebih banyak dan lebih utama daripada apa yang diberikan kepada takabur tadi. Kadang-kadang bila kita ni Allah bagi pada diri seorang tu, yang dia sombong tu, yang penyombong tadi, Allah bagi kelebihan pada orang yang merendah diri jauh lebih daripada yang sombong tadi. Allah bagi kelebihan tertentu. Tidak banyak manusia banci ataupun fasik saja yang bisa bertakabur, mampu bertakabur. Tetapi kaum alim ulama pun dapat berbuat demikian juga. Kadang-kadang orang alim pun ada juga sifat sombong yang ada pada mereka. Atau ahli dalam bidang pengetahuan umum, lalu bersikap takabur pada orang yang dianggap lebih rendah ilmu pengetahuannya, pun sama juga. Kita ni, kalau Allah bagi pada kita ni kelebihan tertentu, jangan kita ni rasa sombong. Pada diri kita ni, pandang orang tu dengan pandangan setiap orang ada kemuliaan yang Allah bagi pada seseorang. Sangkaan bahawa dirinya lebih banyak ilmu dan keyakinan bahawa yang dimiliki itu lebih baik dan lebih sempurna adalah suatu kesalahan pada seorang.
Siapa-siapa yang dia rasa dia ada lebih, itu satu kelemahan yang perlu dibaiki dalam hidup. Jangan kita rasa kita ni lebih. Tak ada. Padahal kita ni semakin kurang kan. Allah dah bagi kurang. Dalam hidup kita ni, bukan semakin kita berusia hidup, semakin banyak kelebihan. Tak. Tetapi bila kita berusia dalam hidup, lagi kurang yang Allah jadikan pada diri kita. Allah suruh kita sedarlah, kita ni lagi lemah. Tubuh badan kita ni dah, kita boleh perhati. Badan kita dulu pantang orang pelawa, nak makan apa? Makan semua, boleh makan. Sepinggan, 2 pinggan, 3 pinggan ni biasa je waktu mana dahulu. Dulu kita boleh driver ni, kita boleh bawa kenderaan ni sampai jauh, mengata 2 hari, 3 hari tak tidur tak apa. Sekarang duduk dalam majlis ilmu pun tidur. Tak bawa kereta lagi, itu dia panggil. Nak sebutnya gambaran pada diri kita ni. Dulu kita ni berjalan saja kan. Berjalan saja orang sweet pada kita. Semua mata nak mandang kita. Sekarang cuba kita berjalan, orang pandang tempat lain dah pada kita. Nak sebutnya gambaran, tanda kita semakin kurang. Bukan Allah jadikan semakin hebat tak. Tapi Allah jadikan kita semakin tiada untuk tidak disebut di atas dunia ini sendiri. Sebab dapat menimbulkan kesombongan. Bahkan suatu ketakburan yang berlebih-lebihan. Jangan kesombongan berlebih-lebihan. Kemudian, oleh sebab itu marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan datangnya pertolongan daripada hadratnya, sehingga kita tidak akan bersikap takabur serta sifat-sifat lain yang dapat merosakkan hati dan jiwa yang bersih ini. Semoga kita memperolehi kehalusan rahmatnya, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa di atas segala sesuatu. Ini biar kita rasa demikian. Akhlak orang yang merendahkan diri. Macam mana akhlak yang patut kita ada? Ni nak ajar pada diri kita nya, biar kita ada akhlak yang baik. Bukan kita ada akhlak yang buruk tadi. Akhlak yang buruk tadi buang sikit demi sedikit. Dalam hidup ni, semakin kita berusia, semakin buang kesombongan. Di antara benda yang terhalang masuk dalam syurga yang disebut dengan kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Rasulullah sebut, semua umat aku masuk dalam syurga Allah kecuali orang sombong. Orang sombong je. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Bila ditanya pada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulillah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang taat pada perintah aku, dia ikut segala yang aku bawa, itulah orang yang masuk dalam syurga. Yang orang yang enggan ni siapa? Orang yang sombong tadi. Sombong, tak nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ikut contoh siapa? Nak ikut contoh Donald Trump, misal contohnya. Nak ikut contoh siapa? Nak ikut contoh orang yang sombong ini. Kamu jangan ikut contoh orang ni. Tapi kamu ikut contoh siapa? Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payah kita. Kita kan alhamdulillah, anak sebut banyak kali, syukurlah pada Allah. Allah bagi peluang untuk kita belajar tajuk ini. Kita ni belajar sekali je ni. Lepas mana ni tak tahu lagi bila kita nak belajar. Allah bagi peluang pada kita ni, alhamdulillah sempat juga belajar bab ini. Kalau pergi sekolah ada belajar tajuk ni, tak belajar. Kalau pergi universiti belajar tajuk ni, tak belajar. Bila kita belajar, alhamdulillah, bila kita dah dalam keadaan macam ni, Allah bagi peluang untuk belajar tentang agama ini. Ini dipanggil keseronokan kita. Bayangkan orang yang tak belajar langsung, hidup dia ni tak berjumpa dengan majlis-majlis ilmu sebegini. Bila hidup dia ni tak berjumpa dengan majlis-majlis ilmu sebegini ni, yang menyebabkan dia terikut je hidup, hanyut je dalam hidup, akhirnya menjadi rosak akhlak dalam hidup mereka. Lebih dahulu penting kita maklumi bahawasanya sifat takabur itu dapat dilihat dalam watak ataupun tingkah laku seseorang. Kalau kita nak tahu takabur ni boleh tengok melalui mana? Watak dia dan tingkah laku dia. Orang yang takabur ni kita boleh tengok pada watak dia pun kita boleh tengok lah. Kita boleh perhati pada diri kita, baik lelaki ataupun perempuan, sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan. Misalnya ialah wajahnya sentiasa dilemparkan ke tempat lain jikalau berbicara dan tidak kepada yang diajak berbicara kepadanya tadi.
Mula di antara tanda kesombongan seorang, dia pandang tempat lain. Orang bercakap dengan dia, tengah bercakap dengan dia tu, dia pandang tempat lain. Tak peduli. Dia tak pandang pun orang yang dia bercakap. Ni orang sombong. Di antara tanda-tanda tu, tanda-tanda. Ataupun kelihatan tidak sedap dalam memandang sahabatnya yang berada di hadapannya. Ataupun dia tak nak tengok muka kawan dia. Padahal patutnya bila kita bercakap ni pandang-mandang lah. Pandang-mandang. Tapi tak. Oleh kerana dia ni rasa besar, dia pandang tempat lain. Macam gaya muka mak tiri, dia panggil demikian. Nak sebut. Bukan semua mak tiri ni tidak. Mak tiri zaman dahulu kan. Mak tiri zaman dahulu yang tak ada agama. Bukan mak tiri zaman sekarang tak. Cuma nak sebut muka dia tu muka, tak nak tengok langsung muka anak tiri dia. Ini gaya yang ditunjukkan zaman-zaman dahulu dah. Orang yang tak ada agama. Atau selalu menundukkan muka je. Ataupun tunduk je, tak pandang muka orang. Orang bercakap, dia tunduk, dia buat kerja dia. Sombongnya dia dalam hidup dia. Bukan sebab sikapnya yang merendah diri, tetapi kerana enggan melihat sahabatnya yang ikut semajlis dengannya. Duduk satu meja ni, duduk satu meja, mandang pun tak nak. Tengok ke bawah. Kenapa? Kebetulan duduk dengan tidak VVIP. Senang itu. Kebetulan dia ni VVIP. Dia pula duduk meja dengan orang-orang biasa saja. Ni pun jadi juga dalam hidup. Nak jadi sombong. Dia mula duduk menyampah aku duduk dengan dia ni. Kenapalah aku kena duduk dengan semeja dengan dia ni? Kenapa aku kena duduk di hadapan orang macam ni? Perasaan kesombongan tadi. Juga tampak dalam duduknya dengan bersila dan mengangkat salah satu kakinya yang diletakkan di atas kaki yang lain. Silang kaki. Sombong. Depan orang datang ni, dia pun silang kaki dia. Ini cara duduk dia tadi. Ataupun suka berlunjur yang dilakukan tanpa sebab. Orang datang je dilunjurkan kaki dia. Lunjurkan kaki dia tadi. Anak tunjuk sombong dia. Kemudian sebab tanpa sebab yang duduk berlunjur sekarang ni, dia ada sebab sakit lutut misal contohnya. Yang tu lain. Tapi yang dalam keadaan yang kadang-kadang kita ni saja je orang datang tu zaman-zaman dahulu kan, hampa je tikar, kemudian hampa tikar tu orang datang duduk, orang lain semua duduk bersimpuh elok je, dia lunjurkan kaki, borak bercakap ni, sandar dekat tiang dekat rumah dia, nak tunjuk dia hebat dan sebagainya. Ini kesombongan dalam diri dia. Pula gemar menyandarkan dan diri dia, sedangkan di hadiratnya, di hadapannya orang-orang yang perlu dihormati cukup ramai yang hadir dalam satu majlis. Ini pun satu. Duduk dalam keadaan yang endah tak endah. Anda biasa ni pergi masjid, misal contohnya pergi masjid orang yang kawasan kaya-kaya kan, orang mewah-mewah, kawasan tu ada masjid. Mula-mula kita ceramah tu, dia lunjur kaki. Semua duduk lunjur kaki. Lunjur. Nak sebutnya kita ceramah ni, dia tak pandang langsung. Peringkat awal, cerita lama sikit, cerita mengenai mati, sebut sikit, tarik kaki masing-masing. Nak sebutnya. Dah mula dia jadi demikian. Ada demikian. Kadang-kadang kan orang ni, dia nak test dulu, ustaz ni ya ke ustaz, ke baru nak start disebut. Kadang-kadang demikian. Bila dia masuk kawasan dia, bila masuk kawasan dia, kawasan orang kaya-kaya, misal contoh, dia sandar kat dinding-dinding, sandar je tu, keliling dulu. Mula kita ceramah tu, dia dengar je. Nak dengar tu acuh tak acuh je. Kadang-kadang dia duduk kat luar. Kadang-kadang kita ceramah ni, bila dia dengar lain semacam je, baru dia masuk ke dalam. Baru dia tarik kaki, baru dia datang dekat. Pun ada macam tu. Keadaan manusia, sikap manusia ini sendiri. Ada dulu, waktu mana ada satu kes, waktu mana pergi ceramah ni, tengah ceramah, baru kita mula ceramah, 2-3 orang keluar. 2-3 orang keluar, borak kat luar. Borak kat luar ni pakai kopiah ni, pakai kopiah, pakai baju, jubah, nampak elok. Insya masuk datang. Bila masuk, dia pun mula tunjuk ni, tunjuk jam.
Terus berhenti. Anak tanya kenapa? Anak tanya dia, kenapa? 2-3 orang ni. Azan Ustaz, azan. Anak pun jawab terus, oh, saya ceramah tadi keluar. Bila azan baru nak masuk. Dah masuk, isyak baru nak masuk. Kena azan. Anak tanya pada dia, kena azan? Ya Ustaz, dah masuk waktu dah, sekarang azan. Sebab itulah anak kata lain kali dengar ceramah, dengar mengajar ni. Dalam hadis Rasulullah sendiri, Rasulullah sebut, laula an asyukka ala ummati la ta'akhkhar ala salatil isya. Rasulullah kata, kalaulah aku tak membebankan umat aku nak suruh mereka lewatkan sembahyang isyak. Sama je hadis tu dengan hadis sugi ni. Hadis sugi ni Rasulullah sebut, laula an asyukka ala ummati la umirtuhum siwak inda kulli salah. Kalaulah tak bawa beban pada umat aku nak suruh tiap kali mana nak solat suruh bersugi. Ana sebut lain kali dengar kuliah, jangan tak dengar kuliah. Kita orang kuliah, kita keluar. Bila masuk azan, waktu masuk azan, kita nak masuk, sedangkan mana lebih afdal, azan ke dengar kuliah? Dengar kuliah. Dengar kuliah. Di sudut aulawiyat, fake priority, dengar kuliah. Kuliah ni wajib. Kita tengah kuliah macam ni, tiba-tiba ada orang sedang baca Quran. Baca Quran kena berhenti, kena datang dengar kuliah. Sehingga kan kalau ada majlis ilmu begini, tiba-tiba tengah-tengah ada majlis ilmu begini, ulama bincang, kena sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, ataupun kita terus duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, pahala dia sama dah dengan sembahyang tahiyatul masjid itu. Ini cara dalam Islam. Di sudut dipanggil fake priority dalam kes yang banyak. Anak sebut contoh, waktu mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah kuliah, Sayyidina Ali tengah-tengah kuliah, masuk waktu asar, Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang, Rasulullah duduk dalam majlis Sayyidina Ali, dengar Sayyidina Ali kuliah. Bila habis saja Sayyidina Ali kuliah, barulah Rasulullah sebut azan sekarang. Dah barulah sesuai untuk azan. Kadang-kadang di kalangan kita kan, dia jadi tak ada adab, tak ada akhlak. Bila tak ada adab, tak ada akhlak, bila tengah-tengah kuliah, tengah-tengah orang tengah ceramah, dia pun datang, sibuk dia. Azan. So azan tu sunat, kuliah tu wajib. Benda yang kadang-kadang di kalangan kita, fiqh pun tak faham. Kecuali masjid-masjid yang menjadi penanda aras. Macam masjid negeri ni, anak biasa sebut. Masjid negeri ni, oleh kerana dia menjadi penanda aras masuknya waktu, maka dia azan. Itu lain. Masjid-masjid kampung, masjid-masjid yang biasa ni, kalau kita azan pun, orang tak datang pun, orang yang sama je, orang dah majlis itu dah. Oleh demikian, kita sebut, yang jenis demikian, masjid tersebut, dia tak perlu, dia boleh teruskan kuliah tadi, sampai habis kuliah itu, barulah dia nak azan. Azanlah nak azan pun. Allahu Akbar. Anak sebut, baru tunduk diam. Lain kali dengar ceramah ni sebut. Dengar kuliah. Jangan kita, orang kuliah kita keluar. Orang kuliah kita keluar. Lepas tu borak kat luar. Bila masuk waktu azan, kita masuk. Pun ada juga PL yang jadi demikian. Sombongnya di kalangan kita. Sayyidina Ali sebut kan. Sayyidina Ali. Disebut, Imam Syafi'i sebut. Ni majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni, kalau kita tahu ada majlis ilmu di kawasan kita, tiba-tiba kita tak hadir. Kita tak hadir majlis ilmu itu. Ada di masjid kalian, tempat kalian ada majlis ilmu. Start daripada maghrib sampai isyak. Kita tak hadir majlis ilmu itu. Bermula daripada majlis ilmu itu bermula, tak ada sebab kita tak hadir. Kita duduk je kat rumah. Imam Syafi'i kata, start daripada majlis ilmu itu bermula, mula kamu dilaknat oleh malaikat Allah sampai bila? Sampai berakhir majlis ilmu itu. Sampai habis majlis ilmu itu. Maknanya siapa yang duduk di kawasan ada ceramah macam di Shah Alam ni kan, katakanlah tak ada sebab, duduk je kat rumah, masing-masing duduk kat rumah je, berendor atas buayan. Misal contohnya, ada kerja ni di antara pukul 10 hingga pukul 11 ataupun 10.30 hingga pukul 11.30 ni, duduk relax je kat rumah. Dia masuk dalam kubur, dia akan rasa laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sebab dia tak datang majlis ilmu. Sebab apa dia tak datang majlis ilmu? Duduk kat rumah je. Tu yang nak sebut banyak kali. Orang Shah Alam ni, kalau mereka meninggal dunia, dalam keadaan mereka tak belajar majlis ilmu, tak ada hadir majlis ilmu, masuk kubur session 21 tu, nanya pada diri dia.
diazab dia dalam kubur nanti. Tak ada sebab untuk dia, tak ada. Orang datang jauh ni, daripada Tanjung Malim datang, daripada Pulau Pinang datang, daripada Puncak Alam datang. Puncak Alam dah dia panggil. Tak ada dah tempat, habis alam dah dia. Nak sebutnya datang. Yang kamu kat Shah Alam tak boleh datang. Kenapa? Ini nak sebutnya gambaran bagaimana takaburnya, sombongnya hidup dalam kehidupan ini. Tak mudah para hadirin sekalian. Nak belajar ni, tambah kita berada di akhir zaman. Sekarang kita berada di akhir zaman. Nak cari guru-guru untuk mengajar, nak suruh mengajar kita ni tiap-tiap masa, tiap-tiap minggu, susah. Dalam dunia kita tak mudah. Tiba-tiba kita tak nak belajar. Bila kita tak nak belajar, benda apa yang kita terjadi? Kita menjadi kurang ajar dalam hidup kita. Bila kita dalam keadaan demikian, kesombongan itu datang. Sedang ini tanda-tanda orang sombong. Pula gemar menyandarkan diri, sedangkan di hadiratnya orang-orang yang perlu dihormati cukup ramai yang hadir dalam majlis ilmunya. Dalam majlis itu bahkan tampak pula kesombongannya itu dalam ucapan yang dikeluarkan, sampai pun dalam suaranya. Dalam suara dia kita dengar. Orang yang sombong ni, suara dia lain. Cakap dia besar. Cara bahasa dia pun kasar. Dalam yang dituturkan itu. Cara menyatakan sesuatu oleh lagak lagunya dalam menunjukkan apa yang sedang diinginkan olehnya. Ini pun sama juga. Demikian pula tampak ketakburan ketika mana berjalan. Berjalan tentu dengan lengan-lengguknya. Orang sombong ni berjalan dia tu lain, mendada je berjalan dia. Jalan dia tu mendongak je, tak pandang orang kiri kanan. Orang sombong, cara dia berjalan. Ini pun kita diajar supaya jaga. Kan dalam ayat Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu mana Luqmanul Hakim ajar anak dia, bila berjalan tamshi fil ardi marha, kamu berjalan di atas muka bumi ni, jangan kamu berjalan dalam keadaan ketakburan, jangan. Manakala Allah dalam ayat yang lain Allah sebut wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan di atas muka bumi ni, dia rasa penuh dengan kehinaan dalam hidupnya. Ini cara orang yang beriman pada Allah. Patutnya demikian. Manakala bergerak dalam dan diamnya, kamu boleh tengok semua. Cara pergerakan orang sombong lain. Dalam diam dia lain. Juga cara melaksanakan segala macam perbuatannya tadi. Bahkan dalam seluruh tingkah lakunya, tindak dan langkah dan maju mundurnya dalam mengerjakan hal ehwal yang bermacam-macam, ucapan serta pekerjaan dalam hidupnya. Pendeknya, dalam semua keadaan tampak selalu sikap takaburnya tadi. Dalam semua keadaan kamu boleh nampak macam mana tingkah laku dia. Di antara orang-orang yang bersifat takabur tadi, ada dalam dirinya terkumpul semua yang dihuraikan di atas. Namun ada pula yang mengerjakan sebahagiannya sahaja, tidak semua. Tapi yang sebahagian itu pun menunjukkan kesombongan. Jadi dalam keadaan dalam sebahagian keadaan ia bertakabur, tetapi dalam sebahagian yang lain bersikap merendah diri ataupun bertawaduk pada diri dia. Di antara hal-hal yang dapat dikategorikan kesombongan ialah apabila seorang itu gemar sekali jikalau orang-orang lain suka untuk menghormatinya. Di antara tanda sombong ni, dia suka sangat orang yang menghormati dia. Orang hormat pada dia, baik di waktu ia datang ataupun di saat mana dia meninggalkan satu majlis. Contoh yang berlaku, ada suatu kata-kata mutiara yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut begini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia berkata, dia sebut, man arada an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila rajulin qa'idin wa baina yadayhi qaumun qiyam. Katanya Sayyidina Ali, siapa-siapa yang nak lihat ahli neraka di atas dunia ni lagi, siapa yang tengok ahli neraka di atas dunia lagi, kamu tengoklah seorang yang dia sedang bangun, sedangkan orang yang berada di sekitarnya, dia bila dia duduk saja, wa baina yadayhi qaumun qiyamun, orang lain semua kena bangun bagi menghormatinya. Kamu nak tengok orang tu ahli neraka tak ahli neraka atas dunia ni, Sayyidina Ali kata, bila ada seorang tu, kalau dia datang je, orang yang duduk kena bangun, nak hormat kedatangan dia. Yang datang tu ahli neraka.
yang datang tu ahli neraka. Yang tu yang disuruh oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nak gambarkan tanda jangan kamu rasa sombong. Jangan kamu rasa sombong. Satu, kita tengok kan, waktu mana anda tengok dalam YouTube Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti ni di antara ulama yang masyhur yang kita dahulu sempat belajar kitab fiqh sirah dia. Dia mati kena tembak di Syria. Tengah mengajar macam ni. Tengah-tengah dia mengajar, orang datang. Mula-mula bom masjid, kemudian dia terkulai. Terkulai itu tak mati lagi. Orang datang, ambil pistol, tembak. Betul-betul tepat tadi. Syekh Ramadan Al-Buti ni, satu ketika dia dengar ada orang alim, Syekh Jufri. Syekh Jufri sedang mengajar dekat dengan rumah dia. Dia tak pergi mengajar. Malam tu tak pergi, dia pergi nak mendengar majlis ilmu Syekh Jufri ini. Bila dia nak pergi dengar, dia masuk dalam majlis ini. Bila dia masuk dalam majlis itu, dia jauh lebih alim daripada Syekh Jufri ini. Kemudian dia masuk, Syekh Jufri ini terkejut. Dia duduk kat belakang, dia dengar. Orang tunjuk tempat dia kat depan, bukan tempat dia kat belakang. Sebab dia orang alim. Dia kata tak, kita nak duduk kat sini. Orang buka jalan, orang nak bangun, dia tak duduk. Jangan bangun. Dia nak duduk. Nak sebutnya dia ni, bila Syekh Jufri ni dengar, tengok dia tu ada, berhenti. Orang alim ni berhenti. Sama-sama alim, berhenti. Dia kata, saya tak boleh bercakap kerana ada orang alim dia depan saya. Dia sebut demikian. Dia panggil Syekh, dia kata, bawa datang kerusi, duduk, mai duduk sebelah saya. Bercakaplah. Dia kata, bercakaplah sikit. Sebab kamu datang. Kalau kamu tak datang, tak apa, saya boleh bercakap. Tapi bila ada orang alim nak rasa hormat tadi, dia hormat orang alim tadi. Dia pun terpaksa bangun duduk atas kerusi. Dia kata, saya datang bukan saya nak bercakap, saya nak dengar Syekh Jufri ni sedang bercakap. Dia sebut demikian. Anak sebutnya cara hormat, cara di kalangan orang yang saleh, di kalangan mereka ini. Allahu Akbar. Kemudian diceritakan Sayyidina Ali sebut, sahabat Anas juga berkata, lam yakun shakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahati lidzalik. Katanya Anas, kami ni di kalangan kami tak ada seorang pun yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami hormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami ni, mereka itu tidak berdiri waktu mana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Sahabat-sahabat tak bangun. Bila tengok Rasulullah datang, mereka tetap duduk. Kemudian kerana mereka mengetahui bahawa Rasulullah benci pada keadaan yang demikian itu, yakni berdiri kerana tujuan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Rasulullah tak nak. Rasulullah kata duduk. Walaupun saya datang, jangan bangun. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tanda-tanda kesombongan yang lain. Ada lagi ni, kita sambung minggu depan lah pula insya-Allah. Tanda sombong yang lain ni insya-Allah kita sambung lagi. Macam mana kita nak merendah diri dalam hidup ini supaya kita tak menjadi kesombongan dalam kehidupan kita ini. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir. والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة